Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita insya-Allah semuanya berada dalam mod kegembiraan. Mungkin juga ada yang sedang merayakan, mungkin juga ada yang menyambut sempena ulang tahun kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan pada hari ini juga kita diberikan satu cuti pelepasan untuk pertamanya untuk sama-sama kita meraihkan, dan yang kedua mungkin berikan kita cuti untuk rehat bersama ahli keluarga, dan seterusnya. Yang paling penting adalah ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sekadar ikon yang kita sebut-sebut, tetapi jauh daripada idola yang sepatutnya kita ambil sebagai panduan bagaimana cara kita nak hidup sebagai seorang manusia di muka dunia ini, bagaimana nak melaksanakan peranan kita sebagai seorang khalifah, seorang manusia yang dikatakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak memetik satu isu yang akan berlaku setiap kali tiba bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak acara dan kegiatan ataupun amalan yang biasa kita buat, sama ada di bulan yang kita sebut pada hari ini dan juga di bulan-bulan yang lain. Sebenarnya tidak ada amalan khusus di bulan manakah yang patut kita rayakan ataupun patut kita kumandangkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita dianjurkan untuk berselawat bila-bila masa sahaja, dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Nabi kata, siapa-siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Dan pada hari ini kebiasaan bagi orang kita terutama sekali di Asia Tenggara, khususnya di negeri kita Kelantan dan juga Malaysia, biasanya kita akan kumandangkan baik-baik selawat yang disulamkan dengan madah, yang mana teksnya lebih kurang sama yang dibaca di seluruh negara. Dan pada hari ini saya ataupun nak tegur sedikit sebanyak yang biasa menjadi kelaziman bagi kita, terutama sekali mereka yang tidak belajar, melalui pembacaan dan juga melalui tulisan. Banyak daripada kita ni dapat selawat ini secara ingat-ingatan sahaja, dan kita warisi daripada orang terdahulu, dan kadang-kadang orang terdahulu dia tak silap pun, kita yang silap dengar dan kita bawalah, sehingga kalau tidak diperbetulkan mungkin ke akhir hayat. Dan hari ini saya nak bacakan satu persatu dan sama-sama kita perbetulkan supaya teks selawat yang bercampur dengan madah ini dapat kita perbetulkan, supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang biasa kita lakukan. Dan sebelum saya nak kongsikan teks selawat yang biasa kita baca, suka saya nak sebut pada hari ini, sebenarnya selawat ini ringkas sahaja. Dan selawat yang biasa, kalau kita nak tahu apakah selawat yang sebenar, ia adalah yang kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sahaja. Dan ada juga yang ditambah Sayyidina Muhammad, itu pun tak ada masalah, masih lagi dikatakan selawat. Dan antara selawat yang sempurna adalah sebagaimana yang kita baca di dalam solat, yang kita baca di dalam tahiyat akhir, iaitu yang penuh, yang kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampailah habis bacaan kita di dalam tu. Itu adalah selawat yang sempurna. Dan ada juga selawat-selawat yang lain. Cuma ada juga yang kita sebut-sebut, contohnya yang kita kata ya Nabi salam alaik apa semua sebagainya, itu adalah puji-pujian kita. Ada kita kena bezalah, dan tak ada masalah. Sebab apa? Puji dan kita rasa seronok bila menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpahala. Dan kalau kita selawat, itu juga adalah pahala khusus untuk sebutan kita yang dikira sebagai amalan. Maknanya tak ada masalah. Cuma jangan kita keliru antara selawat dan puji-pujian, kita kena ada beza. Dan yang nak diperbetulkan pada hari ni lah, yang pertama sekali mari kita sama-sama sebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah teks selawat yang sebenarnya. Itu bila kita sebut yang ni, Allah akan selawat kepada kita 10 kali selawat. Dan disebut ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, itu adalah salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut selawat dan salam, juga berpahala kalau kita sebut. Dan insya-Allah salam yang kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibu salamun alaik, ini juga puji-pujian kita
mengakui, kita rasa besar hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kekasih kita. Salawatullah alaihi, juga selawat, makna selawat Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut, kita bagi kenyataan bahawa Allah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita sebut asyraqal badru alaina. Ini juga puji-pujian, kita rasa megah. Kenapa disebut dalam ni adalah antara teks yang disebut sewaktu meraihkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maknanya telah timbul ataupun telah muncul bulan purnama bulan purnama ke atas kita. Faktafat minhul buduru. Yang nak disebut hari ni lah, kita akan jumpa perkataan faktafat minhul buduru. Yang ini ramai di kalangan masyarakat kita semuanya dipukul rata disebutnya sudur. Yang sebenarnya adalah budur. Apa makna budur? Budur ini maknanya minhul buduru. Budur ni maknanya asal daripada perkataan bulan, tapi dia yang penuh bercahaya. Makna nak digambarkan ialah yang lenyap segala cahaya. Makna cahaya bulan tadi digambarkan sebagai segala cahaya. Makna kena sebut betul-betul lah, sebutlah budur. Jangan duk main duk sebut sudu belaka. Dan seterusnya kita tengok misla husni kama ra'aina. Misla husni kama ra'aina. Tapi bila kita dah terlalu pergi kepada melodi dan nak berlagu, dia akan jadi kadang-kadang tak jelas perkataan disebut. Yang kita risau kalau kita mengubah perkataan, kita mengubah huruf, dan akan berlaku salah maksud. Okey, yang tu abang tak nak sentuh. Kita pergi qattu ya wajhas sururi. Kita jumpa perkataan yang kedua, surut. Dan masyarakat kita orang Melayu ni ramai dok sebut juga sudur. Sedangkan yang patut kita sebut adalah surut. Surut ni makna kegembiraan atau gembira. Sedangkan sudur itu maknanya dada. Dan kita pergi pada seterusnya, anta syamsun anta badrun. Kita puji juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni umpama bulan dan matahari. Anta nur fauqa nur. Maknanya kita puji juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi ini cahaya di atas segala cahaya, terang benderang. Maknanya kita meraihkan dan kita rasa bangga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahu suduri. Ni kita nak sebut. Ini baru kita jumpa perkataan sudur. Yang selama ni kita semua tak sebut daripada awal rangkap selepas selawat kita di selang-seli tadi, sudur yang kita dengar. Kalau tuan-tuan tak percaya, masuklah dalam majlis-majlis yang melibatkan orang kampung, orang kebanyakan, biasa kita akan dengar ini. Dan saya tak nak ulas lebih panjang kenapa teks ini terlalu ambil masa. Dan itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Pesanan daripada Abang Mun adalah biasakan yang betul, perbetulkan yang biasa, insya-Allah. Sebagaimana yang telah diberitahu, dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat ke atasku, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 kali selawat. Marilah sama-sama kita ungkapkan selawat, kita kumandangkan selawat di setiap masa dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan amal kita, segala apa yang kita sebut, apa yang kita tuturkan, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kenal kita di mahsyar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.